Ketua kerana memberikan peluang kepada Kuala Kerai untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang fee Jabatan Penyiaran pengesahan 2023. Pertamanya, media massa seperti televisyen adalah alat ataupun instrumen terpenting yang digunakan untuk menyampaikan maklumat, membina persepsi dan tanggapan dan membentuk sikap masyarakat tentang maklumat yang disampaikan. Media telah terbukti alat atau perantara terpenting dalam menyampaikan maklumat dan mesej tertentu. Kepentingan media bukan sekadar terhenti setakat menyampaikan maklumat sahaja, tetapi lebih daripada itu kerana media berperanan dalam membentuk pola pemikiran masyarakat. Namun media utama seperti TV, radio dan sebagainya sudah tidak menjadi pilihan utama pada hari ini kerana munculnya media baru seperti Facebook, TikTok dan YouTube. Tuan Yang Dipertua, merujuk kepada rang undang-undang fee yang dibentangkan pada hari ini, saya ingin bertanyakan siapakah atau pihak manakah yang menentukan jumlah yang perlu dikutip pada waktu itu? Siapakah ataupun pihak manakah yang membuat kiraan rekod bayaran tertentu tersebut kerana tempoh kutipan ini lebih kurang 20 tahun telah berlalu? Saya mencadangkan satu jawatan bebas perlu diwujudkan untuk menilai kesemua hasil kutipan tersebut sebelum ia disahkan di sini kerana ia melibatkan masa yang terlalu panjang dan melibatkan beberapa pertukaran Perdana Menteri. Tentunya banyak kelompongan yang berlaku. Tuan Yang Dipertua, adakah kutipan hanya sebanyak 1.7 juta lebih ini adalah suatu kutipan yang memuaskan bagi pihak RTM sepanjang 20 tahun? Atau mungkin terdapatnya siaran yang dikecualikan bayaran oleh RTM atas pengaruh pihak tertentu? Saya juga ingin merujukkan kejadian yang tidak sepatutnya berlaku di era Malaysia Madani ini ialah apabila sebuah stesen TV swasta yang membatalkan slot takbir raya Perikatan Nasional yang hanya selama 5 minit, di mana telah dibayar dan dipersetujui penyiarannya, namun dibatalkan 15 minit sebelum ditayangkan kerana terdapat arahan daripada pihak atasan. Apakah alasan pembatalan tersebut dan siapakah yang mengarahkan pembatalan tersebut? Saya mohon Menteri menyiasat perkara ini dan dapat memberikan jawapan tuntas dalam insiden ini. Kerana biasanya Tuan Yang Dipertua yang takut pada takbir ini ialah bukan manusia. Untuk ingatan bersama, kejadian malang ini sangat bertentangan dengan impian dan harapan terutamanya yang umat Tambun sendiri. Suatu ketika dahulu yang bersungguh berjuang untuk mendapatkan akses media yang bebas dan adil. Malah kerajaan Madani ini masih melaungkan ia adalah kerajaan yang akan memberikan keadilan kepada semua termasuk akses kepada media utama. Tuan Yang Dipertua, mengambil ibrah dari kejadian tersebut, saya ingin mencadangkan agar RTM lebih terbuka untuk memberi peluang penyiaran kepada semua pihak termasuk pembangkang bagi menyiarkan program mereka dan semestinya tiada lagi arahan daripada tangan gaib yang membatalkannya di saat akhir. Dengan ini, pendapatan RTM secara automatik akan bertambah kerana membenarkan banyak pihak untuk menyiarkan siaran mereka di TV atau radio, khususnya sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan media baru yang boleh diakses dengan lebih terbuka dan telus agar lebih digemari oleh masyarakat hari ini. Adakah kerajaan Madani bersedia memberikan kebenaran tersebut? Saya harap Menteri akan memberi jawapan yang jelas nanti terhadap persoalan ini dan tentunya ia perlu diikuti dengan tindakan. Saya sangat bimbang hari ini banyak berlaku terkadang hanya jawapan yang jelas namun tindakannya tidak seperti yang diharapkan. Tuan Yang Dipertua, saya juga mencadangkan agar pihak RTM membeli terus filem The Untold Story dan ditayangkan secara percuma tanpa perlu menggunakan budak sekolah dan juga kaki tangan kerajaan dengan mengeluarkan surat resmi menjemput mereka menonton di Pawagam bersama menteri dan pegawai tinggi kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat yang ada di sini pun saya ingat boleh jemput bersama, keluarkan surat resmi untuk kami sama-sama menonton filem yang penuh bersejarah ini. Seputih pun setuju. Yang terakhir, Tuan Yang Dipertua ialah berkaitan dengan konsert dalam negara kita. Sebelum ini memang terdapat penganjuran konsert artis luar negara. Tetapi seingat saya tidaklah sampai Perdana Menteri sendiri membuat promosi mengalu-alukan mereka. Berbanding konsert Coldplay, Perdana Menteri Madani yang amat dikasihi sendiri mengalu-alukan. Sedangkan semua kita tahu bahawa kumpulan ini dikaitkan dengan promosi LGBT. Jadi adakah kerajaan Madani pada hari ini cuba membuka ruang kepada aktiviti yang bercanggah dengan budaya dan nilai murni negara kita dan kesucian agama Islam? Oleh itu saya menyuruh agar pihak kerajaan Madani ini lebih berhati-hati
dalam menjaga sensitiviti umat Islam. Jangan nanti digelar menunggang agama kerana dalam masa yang sama menjemput para alim ulama, cendekiawan Islam luar negara dan dalam negara mengadakan diskusi dan majlis ilmu sama ada di Seri Perdana dan lain-lain tempat, tetapi turut menjemput ataupun mempromosi aktiviti yang bercanggah dengan nilai ilmu Islam. Tuan Yang Dipertua, untuk RUU ini saya menyokong RUU yang dibentangkan ini dan saya sudahi dengan serangkap pantun. Masuk gelanggang barulah jantan, bukan cakap tak serupa bikin. Inilah kerajaan PH dan barisan, janji lain buat lain. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.